Terima kasih saudara pengurusi majlis pada petang sembang santai ini, khususnya kepada semua tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang saya yakin kesemuanya sedang menghadapi satu atau sebuah keletihan puasa. Letih tak puasa? Letih tak? Ikhlas cakap letih tak? Letih. Ustaz pun letih juga. Start daripada Kuala Selangor sampai sini satu hal letih. Kemudian mula bercakap pagi, tengah hari dan petang. Letih dan berpuasa memang letih. Tak usah duk bohong, jangan rasa warak sangat, tawaduk sangat. Bila sebut puasa dia kata saya tak letih, saya kuat, kata dia. Tak, dia mesti letih. Kalau tak makan, kerja buat tapi tak makan, confirm letih. Sebab itu dengan keletihan ini Allah beri ganjaran yang berlipat kali ganda. Allah atau Islam tidak suruh bila puasa tidur daripada lepas terbit matahari sampai kepada nak buka puasa. Dan puasa tidak menghalang kita daripada bekerja, mencari rezeki, mencari nafkah. Atas alasan kita berpuasa dan atas alasan kita letih. Saya ulang balik, apabila kita bergerak buat cari kerja, memikir, mengerah tenaga kita ini dalam keadaan kita tak makan, tak minum, adalah benda yang cukup meletihkan. Maka disebabkan itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu bagi aku. Berapa banyak aku nak bagi, dalam bahasa kasar ni, melantaklah ke aku. Berapa banyak aku nak bagi pahala ganjaran kepada orang yang berpuasa, terpulang kepada aku. Kerana puasa itu ganjarannya antara aku dan hamba-Ku yang berpuasa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita menghadapi keletihan berpuasa, alhamdulillah Allah meletakkan pula letih di malam hari. Kita kena semayang tarawih paling-paling cincai-cincai 8 rakaat campur dengan 3 witir 11 rakaat, atau paling banyak di dalam masyarakat Malaysia ini 23 rakaat pun letih juga. Tak usah dah bohong. Lepas 2 rakaat bangun, lepas 2 rakaat bangun, 2 rakaat bangun, 2 rakaat bangun. Dia laju macam mana pun dia letih. Letih cara laju. Macam di sebuah negara seberang semayang 20 rakaat hanya lebih kurang berbelas minit sahaja, tapi tetap letih. Sakit sendi, sakit kaki, lenguh tangan dan sebagainya, dia mesti letih. Tapi harus, dan kita kena ingat, dengan keletihan inilah Allah beri pahala yang begitu banyak yang tidak berlaku pada bulan-bulan yang lain. Sebab itu kalau kita lihat rukun Islam yang pertama mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap orang dengar, betul tak? Mengucap orang dengar tak? Dengar. Kalau puasa, puasa ada orang dengar ke? Katalah ustaz cakap, adik nama apa? Wadi. Wadi dengar ustaz puasa. Wadi dengar ustaz puasa. Wadi nampak ustaz puasa.
Boleh nampak tak ustaz makan tadi? Adik belakang pun jawab. Sebab tu puasa ni memang secret, purely ataupun original. Hanya Tuhan saja yang tahu puasa saya macam mana. Tapi kalau mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ni hari ni last lah. Sembang santai tak akhir kan? Oh, memang rezeki saya lah. Last kali kita nak muhasabah. Boleh muhasabah? Muhasabah ni kita koreksi diri. Hidup kita ni kena be the best, don't feel the best. Wadi kena ingat, dalam hidup Wadi, be the best, don't feel you are the best. Macam dekat England nak cakap orang betul. Perasaankan kita ni, perasaan kita buat yang terbaik, bukan perasaan kita yang paling baik. Muhasabah. Tapi Ramadan puasa tak nampak siapa paling baik. Rukun Islam seterusnya apa dia? Solat 5 waktu semalam kan? Dengar tak orang solat? Dengar tak? Dengar, mari masjid 5 baca kuat. Dengar azan. Nampak tak orang solat? Nampak orang solat? Sampai peringkat boleh beza masjid ni dia punya imam sedap, masjid sana tak sedap. Puasa nampak ke sedap tak sedap? Letih je bro. Bro pula dek. Letih je. Letih. Allah, ustaz ni sakit ulu hati dia ni. Ni ustaz sakit ulu hati. Ujian Allah ujian. Dia letih tapi tak ada lapar apa. Sekarang tengoklah buka puasa kan, ambil air sikit, air sirap sikit kuih, selesai masalah. Tak makan tak apa. Lepas pukul morai tu baru makan sikit, makan lebih sikit. Mungkin umur kita lah kot 50-an ke atas. Tapi nak cerita dia, kalau solat ada sedap. Nak cari mana? Cari imam sedap ke imam tak sedap? Nama adik lah nama belakang. Nama apa? Wadi lah. Wajdi. Ini Wadi. Wajdi ini Wajdu. Wafi. Semua geng W semua. Maknya apa? Wan. Bapaknya Wan. Allahu Akbar. Mesti Wajdi cari sedap kan? Mari majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sedap tak? Pergi majlis lain. Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedap tak? Wajdi pilih mana? Majlis yang sedap ke majlis tak sedap? Tu ayah anak. Berkata ayah tak best lah majlis ni, tak sedap imam dia, letih lutut. Ni contoh. Lepas tu benda solat orang nampak. Yang datang semayang pula jubah hitam, jubah putih. Puasa tak nampak. Memang puasa ni original. Kita panggil apa tu? 100% pure. Yang boleh nampak dan menilai hanyalah Allah. Semayang, ustaz jubah putih. Jubah ustaz ni harganya 60 rial je. Haramain. Dia 60 ringgit duit Malaysia Haramain. Jubah apa nama ni pengusi tadi mungkin 100 ringgit. Jubah ustaz tu mungkin 120. Pakai berbeza. Puasa ada beza tak? Puasa nampak tak? Nilai puasa kat bukan buka baju, bukan kat rumah dia, tapi nilai pada keikhlasan. Sebab tu ingat sahabat-sahabat dulu kala bila hari-hari terakhir Ramadan mengharapkan dari Nabi, biarlah Ramadan sepanjang zaman. Sebab seronoknya tak nampak, happynya tak nampak. Nampak apa? Letih. Yang tahu ni adalah Allah. Para salafus saleh mengharapkan biarlah Ramadan sepanjang zaman. Sebab apa? Sebab Ramadan bulan integriti. Ramadan bulan orang betul-betul buat kerja bagi elok kerana Allah.
kan? Kalau semayang nampak dia semayang kami cara dia action Allah kan. Tapi Ramadan puasa tak nampak sebab dia integriti ni nilaian cerminan akhlak. Hanya Allah boleh menilai, hanya Allah boleh menilai kesungguhan dia. Letih siang, tengok malam pula kena salat tarawih. Dalam salat tarawih kena bangun sahur. Jangan adik-adik tak bangun sahur. Silap besar orang puasa 28 hari yang lalu, dia sengaja tak bangun sahur. Kalau ada ustaz kata dia bodoh, dia kata kurang ajar ustaz ni kata aku bodoh. Sunat je pun. Sebab bodoh lah, tak reti bahasa lah, dia tak bangun sahur dengan sengaja. Sedangkan sahur tu nak bangun letih, wafi letih. Kita tidur pukul 2 pagi pun tetap kena bangun sahur. Sebab apa? Sebab ada beberapa perkara sahur. Ni muhasabah tuan-tuan. Rugi kita tak bangun sahur dengan sengaja. Dengan sengaja tak nak bangun sahur. Sebab apa? Alah dah balik malam tadi tarawih, lepas tu sembang-sembang dengan kawan, lepak-lepak pukul 2, makan siap-siap lah, tak bangun sahur. Big mistake. Sahur kena bangun. Bukan Nabi suruh makan daging kambing, Nabi suruh bukan makan barbecue atau babi lagi. Yang Nabi suruh bangun ialah untuk meneguk seteguk air. Fala tad'uhu, Nabi kata jangan berani tinggalkan sahur. Bangunlah walau minum seteguk air. Pasal apa? Ada 4 paling kurang. Yang pertama apa ibu-ibu? Ni adik-adik ni yang puasa tak bangun sahur ramai. Dia tak nak letih mama, pergi lah kata dia. Lain kali kena belajar hari 2 pagi ni 29, 30, ambil air botol letak dekat ni, dengar Syekh Musa ni kena buat. Ambil air botol, air kosong ke benda ke, letak dekat kepala katil. Lepas tu bila mama gerak bangun-bangun, mama abang minum air je lah. Bangun pasal apa? Sebab yang pertama, berbeza puasa kita dengan puasa Yahudi dan Nasrani. Nasrani tak faham, sebut Kristian lah senang. Berbeza puasa orang Islam dengan puasa Kristian dan Yahudi. Kita bangun sahur, dia orang tak bangun sahur. Yes, make something different. Wajib dalam Islam ni misai tak boleh tebal. Siapa misai tebal itu macam Majusi dan Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi suruh qassus syawarib, trim misai. Macam ustaz ni, Islam tak? Kan? Tak Islam tak, huduh no tak. Misai orang-orang sana dia orang bulu ketiak, dia orang biar sampai ke kaki. Bulu kemaluan biar lebat, dia tak buang-buang, kuku panjang. Maka Nabi kata tak boleh. Khaliful Yahuda wan Nasara, khaliful musyrikin. Kena bezakan orang Islam identitinya daripada orang Yahudi dan Nasrani. Maka bangun sahur pasal apa? Sebab pertama, pasal apa? Pasal nak bezakan kita orang Islam bukan Yahudi dan Nasrani. Satu, siapa-siapa yang tak bangun dengan sengaja, ayat ni kita takut. Kita takut kita puasa okey, tapi ganjarannya KO. Kita syok sendiri. Macam orang derma tapi tak ikhlas. Dermanya sah, orang dapat manfaat tapi tak dapat pahala daripada Allah sebab dia tak ikhlas, dia riak. Puasa tak nampak riak, puasa tak ada riak. Tengok puasa aku macam mana, tak ada riak. Tetapi kerana meninggal the contents of Ramadan ataupun fasting, maka menyebabkan dia tak dapat apa-apa pun. Na'udzubillah min zalik. Puasa sah tapi kosong. Bukankah Nabi dah bersabda dalam sebuah hadis sahih Muslim, Nabi kata apa dia? Raghima anfu abdin, celakalah seseorang dakhala alaihi Ramadan fansalaqa qabla an yughfara lahu.
celakalah seseorang hamba bila datang Ramadan kepadanya dan Ramadan berlalu tinggal 2 hari lagi, tapi sayang dosa tak diampunkan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik, ya. Ayanda minta lindung dengan Allah daripada puasa tapi dosa tak terampun. Betul tak? Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Kita takut dia sengaja buat. Nabi kata bangun, bangun, nak membezakan puasa kita dengan Yahudi dan Nasrani. Yang pertama. Yang kedua apa dia? Nabi sebut fa inna fi sahuri barakah. Pada sahur itu ada keberkatan. Tahu berkat, tuan-tuan? Ulama dah bincang berkat ini benda sikit tapi dia jadi banyak kalau kena berkat. Berkat kalau timpa benda banyak, orang lain boleh dapat manfaat. Contoh, kereta kecil je Myvi, tapi anak boleh naik 7 orang. Kalau kita naik tak boleh rimah, tapi Allah bagi tenteram anak-anak. Ada orang anak pakai Myvi, bukan Myvi, sorry, kancil. Tengok turun seorang-seorang. Orang makan roti canai tu tak tengok lagi. Turun anak kelima baru tengok, ish, berapa orang anak dia ni? Seorang-seorang 11, campur lagi bini. Allahu Akbar. Cuba tengok Abdul Razak bin Majid kan, yang anak dia meninggal malam tu 17 Disember dekat Elite Highway tu, aksiden, isteri dia mati, 8 anak dia meninggal, 1 kata Wira. Habis tak nampak rupa. 10 bulan dah tingkatan 5. Yang kecil 10 bulan, yang paling besar tingkatan 5. Yang ada seorang je tingkatan 2 hidup. Nak bagi apa dia? Yalah, dan dia mati pun mati syahid, insya-Allah. Mati kemalangan jalan raya, dan dia orang anak kecil, mana ada dosa kak? Dan ditanam satu liang lahat. Kita pun tak mampu menghadapi macam mana Razak Majid hadapi. Baru umur 52 tahun tahun ni. Isteri dia meninggal, hujan lebat, dan itulah dibagi kunci banjir Taman Seri Muda. Besok hujan turun selebat-lebatnya. Kita panggil kunci hujan. Saya gunakan poin ceramah saya sebab malam tu saya ada ceramah di kamp tentera darat infanteri Barisan Pertahanan Hadapan di kamp Senawang. Malam tu ya, dia meninggal dunia. Saya nak beritahu pada kita bahawasanya ialah berkat. Kalau berkat ni timpa benda banyak, kereta ada 4-5 biji, kereta ada 5-6 buah, tapi kereta ada mudah digunakan oleh orang lain. Ji, nak hantar anak ke KL lah, boleh tak pinjam kereta kejap? Ambil. Tak apa ke Ji? Tak apa. Itu berkat. Kalau kena banyak, kereta dia banyak, rumah dia besar rumah dia. Hari Minggu je kaum ibu buat program. Isteri dia pun bagus, solehah. Panggil penceramah-ceramah mari yang dekat jauh. Semua dia cover. Penginapan ustaz ke, pelajaran ustaz, semua dia cover. Kaum ibu tak payah bayar, isteri dia yang bayar. Rumah dia kaya raya, besar macam ni, ruang lingkup dia besar ni, living room dia. Tapi 200 kaum ibu dan anak-anak boleh bersekeria sambil dengar ceramah ustaz yang dijemput. Rumah kaya, rumah besar, tapi barakah. Tapi kalau rumah dia besar, tak dapat berkat, sunyi. Bini dia pun lari, anak pun tak habis bila rumah dia, suka merapu 3-4 pagi sampai mati ke mana jalan raya. Ada. Sebab apa? Bila tak dapat berkat. Tapi jas bangun sahur, kita dapat berkat daripada Allah. Apa nak buat? Kita doa. Dik doa, adik doa. Wajdi, wadi, wafi. Ni belakang nama apa? Wulan. Bukan Wulan tu Wulan tu kisah filem. Itu nama apa tu? Malu-malu pula. Nama apa? Roslan. Jarang orang buat nama Roslan sekarang. Bukan best buah Daniel, Mengkol, kan? Odorono atau dia buat nama sekarang ni. Okey, tak apa. Doa berkat. Allahumma barik lana, kan? Fi Ramadan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu bukan doa makan je tau. Boleh doa macam-macam. Ini contoh berkat. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami sekeluarga. Mohon doa. Tu yang kedua.
Yang ketiganya apa dia? Yang ketiganya ialah bangun sahur pada cek balik rugi tuan-tuan, rugi kecuali yang tertidur. Itu lain cerita. Yang terlajak tersedia pukul 6.30 mungkin letih sangat, itu lain cerita, dimaafkan. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga ialah sesiapa yang bangun sahur dia dapat yang ketiga pada, iaitu fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Orang yang bangun sahur, Allah dan malaikat berselawat ke atas dia. Allahu akbar. Tak ada cerita hadis ni untuk lain, hanya untuk orang yang bangun sahur sahaja. Ini nak beritahu muhasabah kita nak kalkulate balik, adakah ada kelopongan ataupun ada keculasan dalam memenuhi perkara-perkara yang meletihkan di bulan Ramadan. Ya, ini contoh dia. Jadi itu antara kita kena tahu. Kemudian pula, sahur paling baik di mana? Bukan pukul 3 pagi. Sahur paling baik di mana? Paling cepat ialah pukul 5 pagi ke atas. Kenapa? Apa hikmah dia? Hikmah dia supaya kita tidak tidur. Jangan tidur selepas sahur. Sambung solat subuh berjemaah. Kesilapan yang banyak kita buat ialah dia bangun sahur awal pukul 4.30, dia makan-makan 30 minit, pukul 5 dia tertidur, akhirnya subuh dia tinggal berjemaah. Walaupun di dalam rumah dia, dalam rumah adik-adik, bagi tahu ayah, abah, mama, salat subuh berjemaah. Lepas tu nak tidur pun tunggu dulu waktu syuruk. Tunggu waktu syuruk, isyraq, matahari nak terbit tu tunggu dulu, lepas tu barulah boleh tidur. Apa kena buat? Maka rahmat Allah akan bagi waktu itu. Selepas solat subuh, selepas terbit matahari, maka rahmat Allah bagi dekat orang yang berdoa di waktu itu. Sebab itu ulama ada sebut macam mana nak dapat Lailatul Qadar. Antara yang termasuk ialah dia salat isyak berjemaah, dia salat tarawih, kemudian dia bangun sahur, kemudian dia salat subuh. Dia tak cerita tahajud, tak cerita qiyamul lail, maka dia dah dapat malam Al-Qadar. Sampai macam tu motivasi para ulama bincangkan tentang apakah syarat-syarat nak dapat malam Al-Qadar. Tapi kalau kita tarawih tak buat, berapa ramai ibu-ibu bapa sekalian cek balik suami, anak-anak, orang muda bagi sebagai contohnya, kita tengok dekat kedai-kedai makan, waktu-waktu isyak, waktu tarawih, dia orang sembang sampai tengah malam, tapi dia orang tak rasa segan kalau tak buat salat tarawih. Oh, saya Ustaz Selin ni tekan tarawih ni kan sunat. Iya, memang sunat. Kalau kau rajin sekalipun, hebat kau tarah wali sekalipun, orang takkan buat tarawih bulan lain, tarawih bulan Ramadan je. Maka malang kita risau, kita meninggalkan tarawih dalam keadaan kita sengaja atau kita tahu banyak kaifiat, banyak prioriti, banyak benefit dia. Itu tuan-tuan, sahabat-sahabat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kenapa Ramadan datang dan berlalu tapi kita tidak mendapat keampunan? Sebab puasa kita hanyalah sekadar puasa menahan lapar dan dahaga. Puasa kita hanya menahan lapar dan dahaga dan menahan nafsu syahwat. Tapi bila masuk berbuka puasa, dia mari perangai setan dia tu makan over sangat. Ni nafsu Tuhan tak ikat, Tuhan ikat syaitan je. Syaitan ada dua, syaitanul ins kita, syaitanul jin. Dalam Quran sebut minal jinnati wan nas. Syaitan nafsu bila? Time makan. Apa buat? Adik-adik, sebab tu ramai terlupa baca doa ketika nak berbuka. Yang abang duk kalut ambil air bandung, tak cukup air bandung tak maneh. Dia rasa entah macam mana, rasa maneh tak maneh. Dia ambil susu pula, maknya pula kalut nak tomeh-tomeh, goreng-goreng balik sebab dah sejuk. Tak sedar diri, beli dekat market je, beli dekat pasar malam, action tak sudah. Nak pangat, nak buat telur-telur di atas tu, nak tabur telur-telur hak kuning-kuning tu di atas. Tiba-tiba sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak baca doa. Allah, rugi dek, rugi tak baca doa. Sebab level doa tu, ada orang kata level dia sama dengan padang Arafah. Bulan lain tak ada.
Duduk kat meja pula. Duduk kat kursi lah. Duduk atas meja tu sakai ni, dia beruk orang kata. Yang duduk atas meja tu pula. Duduk di atas apa nama ni? Duduk kursi doa. Bila 5 ke 10 minit doa. Doa apa buat? Baca doa. Sebab kita manusia tak usah duk bohong, tak usah duk tipu, tak usah duk tipu. Yang kita ni semua ada masalah. Betul tak? Wafi, ada masalah? Ush, hebat Wafi. Ada masalah tak? Masalah apa? Bincang. Siapa sini berani cakap dia tak ada masalah, angkat tangan. Ustaz dah angkat dah. Siapa yang berani kata dia tak ada dosa, angkat tangan. Kita ada salah, kita ada masalah. Ya, kakak dengan abang pun ada masalah juga. Nampak tak? Tetapi kekuatan kita apa dia? Berdoa. Bila waktu petang. Bila buka puasa berapa sini? Berapa? Oh, tengok Wajdi hebat. Tahu waktu maghrib masuk berapa? Tengok lepas raya sekarang. Nampak tak? Saya panggil tu, saya kata integriti. Dia faham masa maghrib tu 7.20. Ini contoh. Waktu budak kecil dia puasa, dia patut tak wajib puasa. Tapi kan didikan mak ayah dia puasa, dia lapar pun pukul lagi 2 jam dia tak nak buka. Itu integriti. Tapi sayanglah, Dr. Syukradwi kata kita jadi hamba Ramadan, bukan hamba Tuhan. Sepatutnya jadi hamba Tuhan, ambil kesan Ramadan, bawa keluar dalam bulan Syawal, Zulkaidah, dan sampailah bulan Muharram akan datang, sampailah Syaban akan datang. Ya, tak ada orang berani culah, tak ada orang nak ponteng, curi tulang dan sebagainya, tak ada menipu. Itu antara dia. So, baca doa ketika nak berbuka puasa. Doa apa Ustaz? Melantaklah doa apa baca. Kan? Kalau saya ada masalah, apa doa kita? Ingat tak Aisyah? Ingat tak Aisyah? Aisyah isteri Nabi. Bila Aisyah tanya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada yang ku dapati malam ini malam Al-Qadar. Apakah yang harus ku perkatakan?" Apa Nabi jawab? "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Pelik kan? Saya kalau faham orang awam kalau tak belajar, pelik lah. Kenapa Nabi suruh Aisyah doa tu? Sedangkan Aisyah tidak ada zuriat dengan Nabi. Ni malam Al-Qadar ni. Tapi nak cerita doa untuk apa? Sebab tu Nabi don't care who are you. You are my wife ke? You Aisyah ke? You Juwairiyah ke? You Khadijah ke? You Saudah ke? You Mariah ke? You apa benda? Anak dia Fatimah ke? Nabi don't care. Kenapa dia? Nabi nak didik dia orang hidup kena selalu minta maaf dengan Allah. Integriti bulan Ramadan selain mereka ikhlasan ialah hidup kita selalu kena mohon maaf. Mohon maaf dengan kawan-kawan, mohon maaf dengan jiran-jiran, mohon maaf dengan Allah, tu paling utama. Sebab tu bila Nabi kata, wahai Aisyah, perbanyakkan doa apa dia? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa maksud dia? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, sukakan kemaafan. Oleh itu maafkanlah diri ini. Doa tu je sampai subuh. Kak, doa tu je kak. Tak ada doa ya Allah, ya tak. Tapi nak cerita pasal apa Aisyah jadi macam tu? Aisyah banyak dosa ke? Tak. Sebab dalam hidup kita ni, tu saya kata, be the best, don't feel you are the best. Hidup kita ni buat je benda baik. Jangan duk perasan Allah sekelumit kita ni kita yang paling baik. Ni banyak masalah kita bergaduh dengan kawan, dengki, hasad kawan naik pangkat, dengki jiran tengok datang perabot baru, tukar perabot lama. Kita dah 4 tahun dah mula bergaduh dengan lelaki. Perasaan bang, jiran sebelah tu tukar lagi. Tahun lepas PKP pun dia tukar juga. Ni rumah kita tak PKP tu kita dikir. Tak tukar-tukar dah. Kalau duduk kat sofa dia tu, nampak kepala je tenggelam ke bawah, punggung dada ke bawah perginya, nampak kepala je macam kena potong.
Jiran sebelah balik. Dia katakan, alang kau dak kalau jiran entah laki dapat duit haram ke apa. Ada mana dah. Sebab apa? Sebab manusia. Selagi ada manusia kata aku yang paling kaya, maka teruklah manusia dibuatnya. Sebab Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi dia kata rezeki yang paling tinggi nilai dia, motor tu berjalan dekat masjid ke apa, kuat betul dia punya. Rezeki yang paling bernilai tinggi, yang perfect, yang sempurna pada, siapa boleh jawab? Apakah rezeki yang paling sempurna? Rezeki yang paling sempurna pada bila hidup kita dapat redha Allah. Dengar elok, dek. Rezeki yang paling lekeh, rezeki yang paling leceh, rezeki yang paling low level, apa dia? Apa dia? Duit. Dia tak? Kalau duit ada banyak tapi Tuhan tak bagi redha, apa gunanya? Kalau anak-anak kita banyak tapi Allah tak redha dengan kita, apa gunanya? Kalau rumah kita besar sekalipun, jawatan pangkat kita hebat sekalipun, Tuhan tak bagi rezeki redha, apa gunanya? Sebab tu ada orang dia kerja bilal masjid, gaji 1,500, anak ada 7-8 orang. Setahu saya lah, walaupun saya tak pernah face to face sejak akhir sehingga dia meninggal tu, saya sibuk, anak-anak dia semua anak-anak yang berjaya. Tapi gaji bapaknya 1,600 ke 2,000 je. Sebab apabila Allah bagi redha, orang tengok puas hati. Bila orang kaya tengok, orang kaya yang anak tak jadi ataupun yang anak bermasalah, bila jumpa Bilal ni kata, seronok kan tengok dia orang ni hidup. Ada seorang tu bila dia sakit masuk hospital session 20 Shah Alam, 23 Shah Alam, tak salah saya, dia banyak duduk atas sekali. Bilik tu seorang dia punya, semalam kat 1,000 kot bayar sebulan, satu malam. Bila dia dengar azan surah di hujung tu, Allahu Akbar, jangan buka puasa ni, saya test je. Yang dia buka puasa pula, dia dah kata azan. Hayya 'alas salah. Dia keluar yang mata. Dia kursi gini, kursi dia kan, kursi katil dia, ni kursi dia. Dia keluar yang mata. Sebab apa? Sebab masa dia dulu tak sakit, dia sihat, dia payah pergi surau tu, dia payah pergi masjid. Bila Allah tarik nikmat apa dia? Sehat. Nikmat sehat adalah rezeki yang paling tinggi. Nikmat yang paling sempurna ialah redha. Nikmat yang paling tinggi ialah iaitu sehat. Betul juga. Kalau duit banyak tapi sakit, itulah, nak pergi ke Perlis pun tak boleh, bukan pergi ke London. Nak buat umrah pun tak boleh. Ini contoh dia. Jadi kalau rezeki yang paling tinggi ialah kita mendapat kesihatan yang baik. Saya 4 bulan di hospital 2017, 2016 hujung 2017, saya kencing berak atas katil. Duit ada tak boleh buat apa, makan pun tak boleh, hanya makan ubat, makan bubur, itu lebih kurang 4 bulan saya tak boleh berjalan, saya lumpuh, kencing berak atas katil. Apa nak buat? Duit banyak ke, kereta besar ke apa ke, tak boleh pakai. Sebab rezeki yang paling tinggi sehat. Lepas tu Nabi pesan, ramai orang manusia, kata Nabi, lalai pada 2 sifat, 2 perkara, iaitu masa sehat dia lalai, dia buang masa, dan masa lapang dia tak manfaatkan. Ni tuan-tuan, ni tuan-tuan mari buka puasa ni, dengar kuliah-kuliah berlambak, kuliah kat satu, dengar YouTube pun ada dah, ulang-ulang bersama juga. Tapi kerana tuan-tuan gunakan manfaat masa lapang lah, tuan-tuan mari sambil-sambil kita nak buka puasa, kita nak bersantai, insya-Allah. Jadi masa pun dah penghujung, dah lagi 4-5 minit, insya-Allah saya tak nak banyak-banyak cerita lah. Yang penting muhasabah diri, tolong adik-adik jangan tinggal solat tarawih, jangan tinggal baca Quran, jangan tinggal bangun sahur, jangan tinggal solat subuh berjemaah, dan jangan tinggal doa waktu petang ni 3-4 minit doa masing-masing, tak ada leading. Tuan-tuan baca sendirilah. Ya Allah, ya Allah, ada anak-anak bawa ada
doa anak-anak soleh insya-Allah. Ni kecil-kecil ni tak apa, tak nampak apa lagi, tapi kesan dia besar insya-Allah. Buat terbaik untuk anak-anak kita. Saya ada anak 7 orang, saya faham tentang anak-anak ni. So insya-Allah mohon maaf banyak-banyak, dan kita lagi 2 hari insya-Allah. Kalau tidak ada Ramadan 2 hari lagi kita ada penghujung dah. Ya, moga-moga Allah ampunkan dosa kita semua insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seserah tuan-tuan, bacalah doa masing-masing insya-Allah. Ingat, tengok muka anak, doa anak. Tengok muka isteri, doa isteri. Tengok muka suami, tengok suami. Tengok mak ayah, doa mak ayah. Allah ampunkan dosa mereka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.